Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Salam fitness kolbu siri ke-50. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Alhamdulillah, niatkan untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Walaupun siri kita santai begini, tapi niatkan menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan bila kita niat untuk menuntut ilmu, Allah berikan fadilat seperti mana kita duduk dalam taman syurga. Majlis ilmu itu membawa kita kepada taman syurga, membawa kita pada taman syurga, masya-Allah. Jadi kita niatkan untuk menuntut ilmu, khair. Baik, dan kita kena niatkan hidup kita ini sebagai penuntut ilmu, kerana itu maqam tinggi sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu. Dan bila kata sebagai penuntut ilmu, merujuk kepada ilm, iaitu sifat Allah yang maha berilmu. Kita menuntut untuk menjadi hamba kepada yang maha berilmu. Jadi sifat kita ini sifat tiada, sifat jahil, sifat tidak tahu. Alamal insana man lam ya'lam. Jadi bermaksud seluruh hidup kita ini kena letak tidak tahu. Bila tidak tahu, kita mencari pengetahuan, apatah lagi mencari yang sebenar, yang kebenaran. Itulah hidup perjalanan mencari Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Allah SWT. Sebelum kita kembali secara hakikinya, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali secara nyata mati, maka marilah kita kembalikan dulu dengan kefahaman yang benar, dengan kefahaman yang berada pada landasan yang benar. Maka kita nak kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khair. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kabar pagi ni okey, salam duha kita, sahabat-sahabat kita, para jemaah semua, insya-Allah yang terus setia bersama dengan pengajian ni, bukan setia bersama saya, setia bersama pengajian. Jangan kerana diri ni, jangan kerana makhluk yang tiada apa ni, tapi kerana ilmu yang Allah berikan itu. Setia dengan majlis ilmu. Kalau orang kata kamu ni setia betul dengan Ustaz Farid tu, apa dia ada?
Aku bukan setia dengan Ustaz Farid, dia pun manusia biasa je. Tapi aku setia dengan ilmu yang Allah beri pada dia. Ilmu yang ada pada dia. Aku ikut ilmu, bukan ikut dia. Bila kita cari ilmu, jumpalah guru. Kita cari guru semata-mata belum tentu jumpa ilmu. Kadang-kadang tu jadi guru yaya tu. Guru yaya nama guru mengagungkan guru. Jadi pula sifat yang mana nak diagungkan, nak dimegahkan. Salah. Kada apa-apa pada diri ini, yang mana seperti mana kata malaikah kepada Allah SWT di saat Allah nak menciptakan Nabi Adam AS, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik. Jadi sebenarnya mungkin Allah Taala, malaikat pun mengaku dirinya itu walaupun dah hebat di kejadian dari sudut perbuatan, dari sudut ketaatan, tapi tetap mengaku qalu subhanaka la ilma lana. Kami tahu ilma lana illa kecuali ma 'allamtana, apa yang engkau beritahu. Jadi maknanya saya ni hanya wasilah, penghubung kepada ilmu, yakni sifat Allah itu, kepada anda semua yang memang Allah pilih untuk berada dalam suasana majlis ilmu ni, insya-Allah. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah Taala, pagi ni kita nak sentuh sikit Ustaz, saya nak setia istiqamah dengan pengajian. Ya, Puan Aliza Jamion, bagus. Setia dengan pengajian, mantap. Niat ke pengajian, tuan-tuan. Niat menuntut ilmu, masya-Allah, alhamdulillah. Niat kita ni nak setia dengan majlis ilmu, setia dengan taman syurga. Kita ni kalau kita pergi raudah, tuan-tuan, di umrah kan, pergi raudah kita ni sekarang ni Allah uji Malaysia tak boleh nak pergi lagi secara seperti sedia kala kan. Tapi bila kata nak masuk pergi ke Masjid Nabawi, antara tempat yang orang kata apa, tidak asing lagi kalau menjadi satu tidak jadi satu kesempurnaan, tak sempurna kalau kita tak ziarah Nabi SAW, itulah makam Nabi. Maka di dalam makam itu ada taman syurga, bainal mihrab, di antara mihrab dan makam Nabi itu, di tengah-tengahnya itu ada, dia panggil raudah. Memang tempat itu nanti memang di syurga. Jadi kata Nabi SAW, kalau jumpa lagi syurga, singgah. Apa dia? Raudah min riyadil jannah. Taman syurga ni majlis ilmu. Singgah, walaupun sekarang ni dengan zaman moden, zaman maya ni, line secara live ni. Jadi tidak menghalang kita untuk niat untuk menuntut ilmu juga. Tidak menghalang kita. Kita gunakan seluruh apa yang Allah nikmatkan ini dengan jalan ketaatan. Masya Allah. Dengan keadaan hikmah PKP ni, Allah bagi peluang untuk kita duduk di serata negeri ni, satu Malaysia ni, ada yang di Singapura ada Indonesia pun ada, tak silap saya kan, ada yang mungkin jauh lagi ke, wallahu alam. Allah boleh satukan. Ni Allah satukan ni dalam satu platform ini. Allah satukan kita dalam satu platform menuntut ilmu ni. Ilmu apa? Ilmu tentang kehidupan. Ilmu tentang kehidupan, tuan-tuan. Yang menonton pagi ni, anda sedang mengikuti pengajian tentang kehidupan. Jangan lagi salah mentafsir kehidupan. Jangan lagi kita menyangka-nyangka dengan kehidupan yang ada. Hidup bukan ikut sangkaan. Sebab tu bila kita kaitkan dengan agama, kehidupan beragama, agama mengajar kita untuk hidup dengan kebenaran. Sebab tu bila orang cuba memisahkan agama dan kehidupan, dia cuba pisahkan agama dan kehidupan, maka jadilah kehidupan dia tidak berada pada landasan yang benar. Sebab bila sebut pisah, maksud agama itu hanya terletak pada kedudukan tertentu, pada amalan tertentu. Kita belajar agama untuk amalan tertentu. Mari bab kehidupan, kita ikut pengalaman. Salah, tuan-tuan. Hidup bukan ikut pengalaman. Hidup ikut suruhan dan larangan. Tulis, tuan-tuan. Hidup ikut suruhan dan larangan. Jangan ikut pengalaman. Kalau ikut pengalaman, kalau bantai hidup ikut pengalaman orang yang langgar suruhan, nak ikut? Mana boleh. Sebab tu kita kena letak kebenaran di depan. Sebab tu agama kena mengungguli kehidupan. Jadi macam contoh, kita bincang bab kehidupan ni.
bersandarkan kepada perbahasan soft, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu sifat Nabi, akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu tujuan sebenar, tujuan utama, tujuan agenda besar. Akhlak ni bukan kita duk nampak dekat sekolah mengaji, masuk sekolah baru belajar berakhlak. Jadi sedanjemah yang muliakan Allah SWT, akhlak ni agenda besar. The blueprint, the main blueprint manusia sepatutnya. Kalau kita tidak mengikuti tarik nubuwah, maka kita tidak akan hidup dalam keadaan suruhan Allah. Hidup ikut suruhan dan larangan yang mana dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kita kena belajar agama dan kita kena faham agama, kemudian terjemahkan dalam kehidupan ni. Nah, itu dia, ikut syariat. Ya Ustaz Muhammad, Allah Akbar. Moga-moga sihat ndaknya semua, insya-Allah. Dan semua yang live pagi ni, alhamdulillah. Saya tak tersebut satu persatu, tapi saya yakin Allah menyebut nama anda. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua yang live pada pagi ini dan istiqamah, Allah sebut nama anda di hadapan ciptaan-ciptaannya yang lebih besar. Setakat saya sebut tak ada apa-apa nilai. Biar Allah yang sebut. Allah sebut nama Juliana Muhammad Yasin. Allah sebut nama Rina Zaizul. Allah sebut Nurini Muhammad Nur, Nur Laila Munir Hamzah. Sebab tu letak nama tu biar nama betul. Jangan nama-nama pelik pula. Anissa Azwa, Najian Syafi'i, Nurul Huda Abdul Rahman, Fasila Ahmad, Nur Syawani, Nur Syawani. Ni fotokopi cinta apa nama ni? Nur Halimatun. Tak apalah, ini nama tagline kan. Tak apa. Tapi biar Allah sebut nama kita. Allah sebut, kita nak tuan-tuan, nama kita disebut oleh the King of the King, Rabbul Jalil, Rabbus Samawati wal Ard. Itu Allah. Jangan seronok nama disebut oleh manusia. Bila tak sebut nama, kata kecil hati. Tak payah tuan-tuan. Kita nak Allah sebut nama kita. Walaupun tak berbunyi lah sebut. Kalau berbunyi kan kecut perut pula. Betul tak? Tengah jalan-jalan dia panggil Rosdiana Mayudin. Sudah. Mana pula suara ni? Haliza Abdullah kata. Nur Izzati. Tengah malam lah tu. Kena macam baginda Nabi SAW, Jibril AS memanggil nama Nabi. Menggeletar. Zambiluni, Zambiluni. Zambiluni, Zambiluni. Nampak? Lebih baik kita tak apalah. Biarlah orang yang sebut dah. Ya Tuan Haji Amiruddin, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Jadi apa ada pada nama? Apa ada pada nama? Memang tak ada apa pada nama. Nama yang ada itulah nama Allah. Kalau kita hidup dengan nama Allah, maka kita akan hidup dengan Allah. Jadi Farid itu hidup kerana nama Allah. Aku hidup kerana nama Allah. Sebut tuan-tuan, hidup kerana nama Allah. Kalau tidak kerana nama Allah lah, aku tiada apa-apa. Kena sebut gitu. Apa nama Allah yang kita Allah sebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu dia nama Allah. Kita hidup dengan nama Allah. Itu cara dia. Allah sebut nama. Alhamdulillah. Muhammad Fauzi Ahmad Hanafi, Masya Allah, Allah sebut nama kita tuan-tuan. Yakin. Husnuzan dengan Allah SWT. Boleh kita merayu, ya Allah sebutlah nama aku, ya Allah. Ya Allah, sebutlah nama aku, ya Allah. Sebut. Hidup ni biar kita mengukir nama di satu tempat yang lebih hakiki. Tapi kalau sebut betul-betul jangan lari pula. Puan Fatimah, mana tu Allah buka ijab. Allah buka ijab, orang sebut nama kan. Manalah tahu. Kita tak tahu ke malaikat panggil ke. Jangan lari. Dengar je. Khair. Seram bila seru nama dengan suara besar. Allah Ustaz Muhammad. Nak pula jadi imam Ustaz. Kita jadi imam. Ni imam kita seorang kan. Malam-malam kan seorang. Tiba-tiba bila habis Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sambut belakang. Amin. Awak baru start solat, dia amin dah belakang. Makmum jin. Tu dia.
Itu dia. Jadi nama ni memang disebut-sebut. Allah sebut-sebut nama kita. Memang ini dinyatakan barang siapa yang seringkali menyebut-nyebut nama Allah. Macam mana Allah nak sebut nama kita, tuan-tuan? Sebutlah nama Allah banyak-banyak. Sebutlah nama Allah banyak-banyak di tempat yang kecil. Contoh dalam begini, dalam ruangan kita ni, tuan-tuan. Sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kita ada tugas. Tugas kita adalah untuk kita menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah banyak-banyak. Menyebut nama Allah banyak-banyak. Wazkurullaha katsira. Wazkurullah, zikir ni juga diterjemah dengan sebut. Sebut, ingat, sebut. Sudah pasti benda yang sebut itu mesti ingat. Ingat dari dalam. Wazkurullaha katsira. Sebut Allah banyak-banyak. Sebut Allah, biar sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Bila kita menyebut pula dengan kefahaman, ni dah faham ni, kita harap kita faham lah. Jangan sebut dia macam burung kakak tua. Burung kakak tua pun boleh sebut Allah dah. Orang gila pun yang tak ada waras akal pun boleh sebut. Sebab tu iman bukan pengakuan lisan. Iman itu pengakuan hati. Tasdik. Tasdiqu bil qalbi. Tasdiqu bil qalbi. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Maka sebut Allah. Sebut Allah. Sikit-sikit Allah. Sikit-sikit Allah. Bila banyak sebut Allah, Allah. Sebut nama Allah banyak. Sebut Allah ni bukan nak orang dengar. Kadang-kadang kita nak orang dengar. Nak sebut Allah, nak orang muliakan kita. Sebab tu menyebut nama Allah nak memuliakan Allah. Nak muliakan dia. Kita niat subhanallah, maha suci Allah. Sebab tu kena kenal Allah. Zikir tu mesti dengan hati. Zikir mesti dari hati. Bila sebut dari hati, itu dengan niat. Inna amalu binniat. Inna amalu binniat. Sebab tu hati-hati. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Ada juga perbahasan tentang selawat. Selawat ni, tuan-tuan, bermula dengan zikir, tuan-tuan. Allahumma salli ala. Kan depan tu Allahumma. Sebab tu dalam selawat ada zikir, ada sebut Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Jadi dia kena ikhlas. Walaupun kita belajar nak ikhlas, tapi jangan kata tak perlu ikhlas. Sebab dia, itu ibadah. Nak sebut nama Allah mesti ikhlas. Tak boleh tak ikhlas. Sebab nak sebut nama Allah mesti Allah je, tidak boleh ada sekutu dengannya. Allahumma. Sebab tu bila ikhlas bermaksud apa? Hanya Allah je tahu. Sebab tu kebanyakan dalam bab solawat ni hanya Allah dia tahu. Nabi dia tahu. Kita boleh je nak mengajak orang supaya berselawat, tapi hati-hati. Jadi jangan sampai orang nampak kita yang banyak buat. Jangan sampai orang nampak kita ni banyak amal. Sehebat-hebat manusia tu amalnya tidak diketahui. Sekarang ni orang tahu tak kita banyak duit? Kenapa duit nak disembunyikan? Duit kan benda baik. Apa masalahnya kita nak galakkan orang cari duit? Kalau betul terror, bagi tahu kat akaun ada berapa duit, siap bagi sekali nombor akaun ke, bagi tahu, dan bagi kad tu sekali. Tak nak. Kalau boleh kita lagi nak nampak macam orang miskin lagi ada. Buat biasa dia. Padahal duit ya Rab. Lambak-lambak. Wah, nampak. Tak naklah bagi tahu. Tak nak bagi tahu. Tak nak bagi tahu kita banyak duit. Lagi dia orang kalau yang benar-benar sedar pula, lagilah tak nak. Lagi tak nak tahu. Takut orang pinjam. Jangan sampai orang tahu kita banyak amal. Walaupun kita nak mengajak orang beramal. Macam mana tu nak buat? Sama juga nanti kena rompak betul Puan Rosmawati. Sama juga kalau orang nampak banyak amal kan kena rompak nanti. Rompak dengan apa? Penyakit riak. Orang tak tahu. Memanglah orang tak tahu, riak antara kita dengan Allah. Jadi kita nak berhati-hati. Saya dah bubar grup zikir sebab bukan buat zikir kerana Allah, kerana grup dah hisap, tuan guru hisap. Masya Allah, bagus. Hadza min fa'li Rabbi. Saya kalau tak ada cakap tak ada. Betul, kalau tak ada duit cakap tak ada duit. Kalau ada duit cakap ada duit. Ada duit tapi nak pakai kod lain. Habis cerita.
nak pakai ke lain. Habis itu. Dalam diam berzikirnya di dalam hati. Benar, zikir itu dari hati kemudian diterjemah dengan perbuatan. Perbuatan itu zikir yang sempurna dengan perbuatan, bukan dengan lisan. Ingat sebab tu dipanggil af'al. Af'al, perbuatan. Sebab tu Allah nak tengok qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nampak? Wa a'malikum, Allah tak tengok suwarikum wa amwalikum, rupa dan harta. Jadi tak salah nak tunjuk rupa kita ni, rupa-rupa, berupa bentuk, berupa-rupa, berbuat-buat, tak payah. Berbuat-buat baik Allah tak tengok pun. Wa amwalikum, Allah tak tengok pun keadaan kamu ni macam mana, susah ke senang ke. Ni sedekah sebab apa ni, ada duit ni sebab senang. Allah tak tengok sebab senang. Allah kata susah ke senang ke, apa yang ada pada kamu, jika itu milik orang, jika itu ada hak orang, tolong bagi. Tak kira kamu susah ke senang, sepatutnya. Allah tak tengok. Yang Allah tengok qulubikum, hati, wa a'malikum, perbuatan. Ni kita nak sinkronas ni. Wa a'malikum, perbuatan kita nak perwatakan selari dengan hati. Kita nak jaga. Nampak? Memang kita boleh bagi tahu kita nak menggembak, nak mengimarahkan amalan. Tapi tak perlu bagi tahu saya beramal. Saya amal. Halus, hati-hati. Kalau duit pun kita takut orang tahu dan orang curi, ingat pencuri amal itu adalah riak. Pencuri amal itu adalah manusia. Jadi lebih baik, dan masakan kita mahu merasa memiliki, sedangkan perbuatan segala amalan itu milik Allah. Milik Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW dalam berkenaan dengan puasa, setiap amal anak Adam itu digandakan, asyara amsalihah ila sab'ami'ah, 10 hingga 700 kali ganda. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajizibi, kecuali puasa itu milik aku. Sebab apa milik aku? Allah kata Allah kata apa? Da'watu syahawatu wa ta'amahu, meninggalkan syahwat itu dan makannya kerana aku. Jadi semua amalan, semua kan kerana Allah. Jangan percaya kata-kata, percaya perbuatan, dari perbuatan tahu apa dalam hati. Ya, sebab tu diuji. Tak keluar perbuatan, itulah ada dalam hati. Kalau lisan boleh lagi, bukan kata tak boleh pakai 100%, tapi boleh lagi. Ustaz, zikir itu amalan hati atau amalan lisan? Zikir itu amalan hati, Cikgu Amir Ramzah. Zikir, zakirun. Ingat surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah, hanya dengan ingat Allah hitatma'innul qulub. Nampak? Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Jadi itu amalan hati. Adapun nak melatih hati boleh juga dengan melatih lisan. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Bermaksud lisan juga menggambarkan iman. Jadi hati-hati, bahaya kalau sebut baik hati buruk, itu munafik. Apatah lagi sebut buruk, dah tentu hati buruk. Yang jadi bahaya sebut baik, jadi hati buruk. Sebab itu kita kena tumpukan hati dan perbuatan. Sebut itu selari dengan hati. Nak tengok hati, tengok perbuatan. Aku kata sebut syukur, alhamdulillah. Syekh Ramadan Al-Marhum, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahawa syukur itu bukan sekadar hamdalah. Seperti mana yang selalu sebut, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Anda jangan ingat sebutan alhamdulillah menyatakan syukur. Tidak. Kalau tidak, masakan tidak Allah kata qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Kalaulah kata syukur itu semudah dengan titian di bibir ini,
lisan yang mengeluarkan kalimah yang indah-indah, kalau itulah takrifan syukur, ramai orang syukurlah. Tapi kenapa Allah kata qalilan ma tashkurun? Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahawa, pada Junaid Al-Baghdadi mengatakan dalam terjemahan syukur, diberitahu bahawa tidak melakukan maksiat, melakukan maksiat. Setiap nikmat tidak dikhianati dengan maksiat. Maksiat yang paling besar itu syirik. Maksiat yang paling besar itu syirik, tidak meletakkan nikmat pada maksiat. Sebab itulah lawan kepada syukur kufur. Kufur itu maksudnya tertutup, tercover, kafara. Kafir itu maksudnya tertutup. Tertutup nikmat itu daripada melihat Allah. Dia nampak nikmat diri, nikmat sayang dari diri, tertutup dari Allah, tertutup. Lalu dia lakukan mengikut kehendak diri dia. Kok suka aku lah nak layan isteri aku macam mana, ikut mood. Time seronok dia layan lebih, time tengah tak kena gaya dia lepaskan tanggungjawab, dia buat tak tahu dia kawan tu. Tak boleh. Itu nak dipanggil maksiat. Maksiat hati, syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Dan syirik itu kecil. Asyirku asghar, syirik yang kecil. Ma huwa syirku asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Ma huwa riya? Apa tu riya? Ghairillah, selain Allah. Apa saja selain Allah riya. Jadi tidak cukup dengan kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab tu saya mengatakan Asma Husna tu bukan dengan sebut Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Barik. Bukan dengan sebut. Asma Husna itu dengan hati. Hati yang menjiwai sifat itu, lalu menterjemahkan perbuatan kerana beriman dengan sifat itu. Contoh, kita beriman dengan sifat Allah Ya Rahman, Ya Rahim. Bila kita beriman dengan sifat Allah Ya Rahman, Ya Rahim, apa kita buat? Perbuatan kita menyayangi sesama ciptaannya, terutama orang yang halal dengan kita, isteri kita, isteri-isteri. Ramai. Semalam saya dah ingat dah siapa isteri si Leman, Abang Leman. Ada yang pening, siapa Ustaz Leman? Leman tu tamsilan. Saya buat tamsil, buat contoh senang. Leman, isteri pertamanya jemaah. Saya dah tanya Abang Leman malam. Isteri pertama jemaah. Isi kedua jijah. Isi ketiga temah. Isi keempat jenak. Yang jadi geng-geng puaka tu Joyah. Joyah dengan Pe'ah. Jadi geng dia. Ada jemah, jijah, temah, jenak. Yang geng-geng puaka 2 orang. Joyah dengan Pe'ah. Geng-geng allazi waswisu fi sudurin nas. Kau ni kan jemah, kau ikutlah Sulaiman tu. Kalau dia nak kahwin, kau bagi dia kahwin. Kamu bukan yang tahu si Leman tu satu hari dia tinggalkan kamu. Iya, kalau aku hidak lah. Si Joyah cakap. Pe'ah sambut, tahu tak apa. Kalau aku lah, ini sayang kita. Sayang kita ni kita kena jagalah. Si Pe'ah pula, si jemahnya tak ngaji hakikat kehidupan ni goyang. Goyang, kejap okey, kejap tidak, kejap okey, kejap tidak. Pening kawan. Syukur bermaksud menyayangi jemaah sepenuh hati. Hati itu ada satu ke tak? Hati itu kan ada satu. Hati itu luas. Hati itu tentang jiwa. Wasi', luas. Mana boleh ada satu? Satu tu esahnya Allah. Mana ada dalam hati ada yang satu? Mana yang satu? Jemaah. Lah, itu kufur namanya. Kufur nikmat. Allah bagi sayang bukan suruh sayang jemaah seorang. Allah bagi sayang jemaah sungguh-sungguh, bukan sayang jemaah seorang. Tu kufur nikmat. Dah kalau sayang jemaah seorang tu nafsu, mulalah dia salah menyalah. Bila jemaah tak layan dia, sinilah kamu. Aku dah penat-penat keluar apa semua yang kamu nak. Aku labur habis semua sampai lebu. Kamu tak layan aku. Mula si Leman marah. Leman marah sebab si jemaah tak sayang dia sepenuh hati. Macam mana si Leman buat? Itu maksud dia kufur nikmat. Allah bagi sayang untuk sayang sungguh-sungguh, bukan sayang jemaah seorang je. Lepas ni janganlah doa pelik-pelik suruh sayang saya seorang je. Salah.
Sayang sungguh-sungguh si jemaah. Sebab sayang sungguh-sungguh si jemaah, tengok Allah tengok lulus, Allah tambah lagi jijah. Jijah, ngapa semua orang Perak? Semua orang Perak tahulah. Ini bukan orang Perak, ini orang dia panggil apa? Asal sebut. Jadi dia sayang jijah sungguh-sungguh sebab kerana menyayangi jemaah sungguh-sungguh. Apakah dosa ungkitan itu akan hilang? Dosa boleh hilang dengan mengungkit? Ya. Kufur nikmat. Kufur nikmat, jangan memakan semua amalan tu, jangan main-main. Sebab tu jangan salah menyalah. Salah menyalah jiwa jadi lemah. Salah menyalah maksud kita melupakan nikmat Allah. Sedangkan nikmat Allah itu bukan untuk salah menyalah. Kita yang gagal mensyukuri nikmat Allah, kemudian kita cari salah. Kita yang gagal untuk ingat kepada Allah, lepas tu kita cari salah pada isteri kita. Banyak cantik Allah kata, aku bagi isteri kamu untuk kamu sayang sungguh-sungguh. Allah bagi suami itu suruh sayang sungguh-sungguh. Jadi si Leman ini cari salah pada si jemaah. Tapi dalam kes ni Leman ni bagus. Leman belajar hakikat kehidupan, maka dia sayang jemaah sungguh-sungguh. Maka si jemaah pun berada dalam keadaan menyayangi si Leman sungguh-sungguh. Maka si Jijah pun datang. Maka si Jijah boleh disayangi dengan sungguh-sungguh. Si Jijah pun menyayangi Leman dan jemaah sungguh-sungguh. Tidak cukup dengan itu, si Jijah setelah menyayangi, disayangi dengan sungguh-sungguh, si jemaah sayang sungguh-sungguh, maka Temah pun datang. Temah pun datang, disayangi sungguh-sungguh. Maka semua bersungguh-sungguh menyayangi. Tidak cukup dengan itu, Jenak pun datang. Ustaz panggil nama saya ke Jijah. Tu dia Azizah Karim. Yelah kot, tak ada kena-mengena dengan nama yang ada di dalam ini. Tapi kalau terkena, nak buat macam mana? Kan? Jadi si Jenak pun datang. Maka ketiga-tiga, keempat-empat ni menyayangi, semua bersungguh-sungguh. Maka itulah mensyukuri nikmat. Bukan sebut je pandai. Sebut je. Kita ni mengaku, lepas tu bohong. Mengaku, lepas tu bohong. Hati-hati. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, menjengah suami dengar, ya memang, mari kita dengar sama-sama bang, mari kita. Memang itu sebenarnya. Bila kita bawa nama Allah, hidup membawa nama Allah. Ustaz try lorak ganung makang kita, oi tak reti kita. Warna, oi tak reti. Ganung tambah J, makang, sayang. Lemang, lemang. Abang lemang itu sayang jembah. Sungguh-sungguh tak reti. Allahumma salli ala. Tapi bahaya si Pe'ah dengan si Joyah ni. Hati-hati. Pe'ah dengan si Joyah ni suka salah menyalah. Sebab tu mereka lemah. Lemah dengan melihat kasih sayang. Mereka yang sayang, jemaah yang goyang. Mereka yang sayang, Pe'ah yang goyang. Tapi yang sayang mereka, si Leman, si jemaah, si Jijah, si Temah, si Jenak. Mereka saling sayang menyayangi. Tapi si Joyah dengan si Pe'ah goyang. Sebab apa? Salah menyalah. Apa salah dekat si jemaah ni? Dia mesti tak pandai jaga lelaki. Kalau tak ada lah dia cari si Jijah tu. Aku kenal lah. Dia buat cerita lah, ya Allah. Ni orangnya tak ada ikut nama Allah. Tidak ikut hidup dengan nama Allah. Jadi bila tidak hidup ikut nama Allah, habis. Sebab tu bila si Pe'ah dan si Joyah ni, dia salah menyalah. Dia salah menyalah. Ustaz boleh kecek Kelantan? Kecek Kelantan. Demo tak kena bagai demo. Bahasa tu milik Allah. Wa 'allama Adama asma'a kullaha summa aradahum 'ala malaikat. Nak kecek gapo? Demo tak kena bagai demo. Kelantan tu international. Tak jangan. Kita baca alih. Mentah-mentah lah fitness kolbu ni. Boleh lah longgar sikit tak? Jangan main. Fitness kolbu pun. Baik, berbalik dengan perbincangan kita. Bermaksud, bila hidup kita ni bawa pada nama Allah, maka tak adalah istilah salah menyalah. Hidup nak mencari Allah, jangan mencari salah. Hidup nak cari Allah, jangan nak cari salah.
Bila cari salah tak akan jumpa Allah. Ingat. Jangok haza min fa'li rabbi. Jangan sebut jangok saja. Bahaya. Sebut haza min fa'li rabbi. Masya-Allah. Apa betul? Jangok bukan sifat kita. Sifat kita tak ada. Faham? Pi'ah joyah kurang kasih sayang. Bukan kurang, tak ada. Pi'ah dan joyah yang tak ada kasih sayang. Sebab tu bila tak ada kasih sayang, dia akan cari salah menyalah. Iblis tidak ada kasih sayang. Iblis tak ada. Sebab tu pelik. Kalau siapa yang tidak boleh menyayangi dan sibuk untuk membenci dan mendengki, mengiri hati, maka dia mewarisi sifat iblis. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu taala. Oh, jari ada 4, 5. Iyalah. Ni ilmu baru ni. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 lah. Okey. Boleh diterima pakai. Boleh diterima pakai. Jadi bila doa tu, ini mirror lah. Dua-dua sekali mana 5. Sama-sama panggil. Wah, okey. Kalau doa 1 tak jadi, okey. Boleh pakai, boleh diterima pakai. Cakap sababah. Aduh, sababah dia tak kerti ni. Kita ba je lah. Alif ba dah. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Fi'ah dan Joya guna ilmu hakikat FB emosi. Oh, dia tak ngaji hakikat Fi'ah dan Joya. Dia tak mau ngaji. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Berbalik pada isu kita. Hidup nak cari Allah, bukan nak cari salah. Bermaksud bila begini. Iblis ni dia kerja dia untuk menyalahkan di saat kita. Sebab itu Allah kata dalam satu riwayat, Iblis dia mengatakan, aku akan sesatkan semua cucu-cucu Adam. Allah kata apa? Selagi mana keampunanku ada, selagi itulah aku mengampunkan mereka. Maka Iblis sangat takut dengan sifat Allah Maha Pengampun itu. Sebab tu di saat wukuf di Arafah, Iblis kecewa teramat-amat. Di saat dia berjaya membuat seorang manusia itu berdosa kerana dengan satu taubatan nasuha, tubu ilallah, maka ampun dosa semuanya. Maka kita kena belajar bagaimana kalau benar kita menjadi hamba Allah. Orang melakukan salah, jangan kita salahkan. Tak perlu. Kita bukan nak salahkan. Salah tetap salah. Tak perlu salahkan. Sebab salah dah ada. Allah tahu kalau nak salahkan itu Allah, itu hukum. Bermaksud, bila kita nampak salah, apa tugas kita sebagai hamba Allah? Maka nampakkan Allah pada orang yang salah. Nampakkan Allah pada orang yang salah. Apa maksud dia? Allah Maha Pengampun. Nampakkan Allah sebesar mana kesalahannya. Ini yang baginda Nabi SAW buat. Jumpa Nabi dosa banyak sebesar gunung, Nabi kata apa? Keampunan Allah lebih luas, seluas langit dan bumi. Masya Allah. Iblis kecewa dengar statement ni. Sebab tu Iblis seboleh-boleh akan buat satu kesalahan yang hat-trick. Kesalahan yang betul-betul Allah marah. Apa dia? Syirik. Musyrik. Menyekutukan Allah. Sebab tu bila kita berdosa, tuan-tuan, jangan kita menyangka ada Tuhan lain yang boleh mengampunkan kita. Tak boleh. Bila kita berdosa, maka yang mengampunkan kita hanya Allah. Nak tak nak, kena balik kepada Allah. Seteruk mana pun, Allah kata jangan kamu putus harapan. Jangan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tipu daya Iblis itu kecil apa maksudnya? Kecil bermaksud dia hanya buat perkara-perkara yang remeh-temeh. Dia tidak boleh mengguncang perkara akidah yang besar. Perkara kecil itulah asyirku asghar, riak, syirik. Syirik ni halus, kecil dia. Dia masuk pada lubang yang halus, keakuan. Halus dia. Dia nak buat kita merasa diri berkuasa. Halus, kecil benda tu. Dia tak sebut aku Tuhan terus, dia tak suruh buat begitu. Tapi sifat-sifat Allah itu dia cuba nak buat kita halus memakainya, sehingga kita mengaku Tuhan tanpa sedar. Mengaku Tuhan bermaksud kita memiliki sifat itu.
Bila kita memiliki sifat-sifat itu, sebagai contoh sifat kekayaan, yang mana aku kaya. Aku kaya maksud nampak akulah yang buat semua benda. Keakuan tu halus. Mohon kalau berdosa dengan manusia, sama. Bila berdosa dengan manusia, kita kena ingat, kalaulah kita ni ada dosa dengan manusia, maka kita pertama sekali, kita minta ampun lah dengan manusia. Cuma bila sama manusia ni, kenapa Allah kata dosa sama manusia Allah tak ampunkan? Sebab begini, manusia dengan manusia ni sepatutnya kita tidak perlu lakukan dosa. Nampak? Sesama hina sama hina, kenapa nak menghina? Lemah siapa lemah, kenapa nak menzalimi? Itu satu perbuatan yang sangat Allah tak suka. Malah dosa sama manusia ini menunjukkan kita ada sifat kesombongan. Sebab tu kita, kalau kita rasa orang berdosa dengan kita, sebab tu semua, jangan rasa ada orang dosa dengan kita, ampunkan dia semua. Jangan nak ni ada orang, tunggulah nanti silat 1000 bulan kita pakai sifat Allah. Tak apa bila syirik kecil, syirik besar. Syirik kecil ni halus dengan niat, dengan lapas tanpa sedar. Syirik besar terus dengan perbuatan, nampak dengan perbuatannya, dengan lafaz terus selain Allah. Tu syirik besar ni maksudnya jelas, soreh, jelas, nampak. Kalau syirik kecil ni dengan niat menyekutu, kita percaya Allah tapi kita bersama menyekutu dia. Kita tahu ubat tu sekadar ubat, tapi kita duk yakin bahawa dia boleh menyembuhkan. Ada kita sekutu, tu syirik kecil. Syirik kecil ni contoh berubah sebab suami, patut berubah sebab Allah, tapi kita ada dua, yelah kalau tak ada suami senang nak berubah. Itu semua gangguan-gangguan syirik, tuan-tuan. Tapi kalau syirik besar, terus sembah manusia, terus buat perbuatan. Ustaz, kalau tengok orang tengah mabuk arak, kata kita apa nak buat, nak kata teruk-teruk ke? Pertama, dosa tetap dosa, Tuan Ilyas. Orang buat dosa tetap dosa, kita tak nak sokong. Kita tak nak sokong. Kita tak nak sokong perkara tu. Dosa tetap dosa. Cuma kita tak nak menyalahkan tu. Contoh, dia minum arak, Dia buat semua dosa-dosa. Kita menghukum dia, engkau ni memang tak masuk syurga lah engkau. Kau teruk lah, kau jangan jumpa aku. Jangan. Dosa dia dosa. Apa beza riak, ujub seorang-seorang, tak perlu libatkan orang. Riak libatkan orang, ujub seorang-seorang. Duduk menung. Bak kata almarhum Datuk Ismail Kamus kata apa, ni pergi orang mengubat ni, ujub. Boleh tahan juga aku ni ya. Boleh tahan juga aku ni ya. Boleh tahan juga aku ni. Ustaz boleh jelas faham Qadariyah. Qadariyah ni usaha semata-mata. Akal menguasai. Usaha, kalau tak usaha tak jadi. Jadi macam mana cukup takut syirik? Pertama, bila kita takut nak syirik, maka kita sedang berada dalam berhati-hati. Bagus. Jangan ambil mudah dengan syirik. Alah tak adanya, jangan. Syirik kecil ada pengampunan ke Ustaz? Selagi mana ada pengampunan, selagi itu ada. Allah kata ada. Kembali. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Baqarah 62, bukan kata syirik kecil, orang yang berpaling dengan Allah pun, kalau dia berpaling, dia balik, dia taubatan nasuha, Allah terima. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabi inna man amana billah wal yaumil akhir. Kembali kepada aku. Wa amnus salih. Tak payah jauh, Iblis sebenarnya Allah nak ampunkan Iblis tu. Tapi sebab dia buat pasal dengan Nabi Adam. Hati-hati. Dia tak nak bermaksud dia menafikan Nabi Adam. Sebab Nabi Adam tu daripada Allah. Sebab apa? Dosa sama manusia ni Allah tak nak ampun. Sebab manusia tu dari Allah juga. Yang kamu cari pasal dengan manusia tu kenapa? Sedangkan aku yang mengurus semua perkara. Aku yang bagi nikmat kepada kamu. Kenapa kamu nak dengki dengan orang? Kenapa kamu tak nak minta dekat aku? Sepatutnya macam tu. Itu yang Allah marah tu. Macam kita tak ada Tuhan, marah dengan orang. Orang tak ampun kita, orang tak peduli kita, orang tak ini kita. Mana kita bergantung dengan orang. Sebab tu bila bergaduh sama manusia, percayalah dia bukan ada Allah. Orang yang ada Allah takkan gaduh sama manusia. Percayalah tuan-tuan. Sebab apa yang digaduhkan itu mesti berkaitan dengan benda. Bergaduh nak barang, bergaduh nak harta benda, bergaduh harta pusaka. Contoh,
Kita nak gaduhkannya. Kalau dah itu harta itu Allah boleh bagi juga, dah kita relakan ambil. Melepaskan hak bukan maksud kita hilang hak. Melepaskan hak sebab nak menjaga hubungan dengan yang hak. Lepaskan. Tanzul hak dia panggil. Tanzul hak. Tanzul hak. Melepaskan hak. Tak apalah hak giliran. Contoh bab poligami. Pening cerita bab giliran. Pelik itu. Tak selesai-selesai masalah giliran. Duk bernabik dada. Giliran hak kita. Hak kita. Hak kita. Mana hak kamu? Tahu hak kamu. Tapi tolonglah jangan sampai hara. Malu kat orang. Ini satu perkara orang tanya. Ustaz, macam mana? Apa tanggungjawab kita di saat akhlak jatuh, poligami teruk, semua ni teruk. Apa yang kita kena buat? Sebenarnya, setiap kita, saya, anda semua, tanggungjawab untuk menjaga nama agama di kelompok kita yang dekat. Kalau kita pegang contoh, kita sedang berpoligami, pastikan orang keliling tengok kita berpoligami dengan nama Allah. Tak usah sibuk nak buat ceramah, nak buat apa? Nak buat pusing satu Malaya, tak payah. Tak payah. Sebab kita bertanggungjawab atas teritori kita. Teritori kita. Macam saya. Teritori saya Allah takdirkan boleh ada ceramah macam ni. Ini Allah takdirkan. Jadi saya kena pastikan ketika orang tahu saya berpoligami, contoh, orang kena ambil iktibar yang baik. Kalau kita hari ini orang ambil iktibar yang buruk melalui perbuatan saya gagal, tuan-tuan. Jangan main. Adik-beradik tengok, orang tanya macam mana Ustaz? Adik tanya adik, tak betul Ustaz. Habis sekeliling saya tak iktiraf apa yang saya buat. Macam mana? Tak usah cerita kita ceramah kat luar-luar tu. Sebab tu kena jaga teritori. Setiap kita kena jaga agama masing-masing. Kalau kita jadi seorang isteri, pastikan orang ambil iktibar daripada kebaikan kita sebagai isteri. Tak payah nak kempen-kempen apa. Kita kempen, orang kata apa, nyamuk kuman di seberang nampak, gajah depan mata tak tertutup. Macam tu lah. Tak apa, yang tak tahu apa buat agama, duduk dalam, insya-Allah Allah bantu. Kemudian semak lagi banyak kelas-kelas lain ada. Kalau berpoligami, suami tak ada agama, macam mana Ustaz? Pastikan isteri ada agama. Orang yang ada agama, tak kisah duduk dengan orang tak ada agama ni. Malah silap bulan, orang tak ada agama tu beragama lepas tu. Malu nak buat jahat dengan isteri yang beragama. Orang kalau nak buat buruk ni, dia tak malu dengan orang tak ada agama. Faham? Pastikan kita malu. Biar orang malu nak buat jahat kat kita. Tuan-tuan berani buat jahat kat ahli ulama'? Try tengok. Mengata pandai lah, depan-depan buat jahat. Mana berani? Kita depan bukan nak buat jahat, jumpa pun dah kecut dah. Allah bagi satu sifat izzah. Sebab tu jadi baik. Jadi baik. Jadi isteri yang baik. Jadi suami yang baik. Isteri jahat, malulah. Kamu nak pakai? Okey, tak apa. Abang pakai seban, abang pakai macam ni. Kamu pakai macam ni, abang tak redha dengan pakaian kamu. Bukan abang tak redha dengan kamu, dengan perbuatan dosa kamu. Abang tak redha. Mana boleh abang nak redha dengan perbuatan dosa kamu? Kalau tidak, abang dia masuk masuk neraka tanpa hisap. Dayus. Tapi dia segan. Suami baik, ceramah pergi sana sini, elok sifat. Nak buat jahat, try tengok. Sebab kita malu dengan Allah? Sebab Allah Maha baik. Orang yang boleh buat jahat dengan Allah ni memang tak tahu malu. Allah Maha baik. Kita buat jahat, ada Allah bagi on the spot, kena. Sampai terkono baru nak insaf tau. Selama tu kita buat, main sedap buat je. Saya tak tahu Ustaz, sebab tu Allah dorongkan puan duduk dalam kelas ni. Jadi tak ada alasan lagi. Suami tak ada agama tu lantak dia. Bukan maksud lantak dia, tapi jaga diri puan dengan agama. Sekarang ni Allah pilih puan duduk dalam ni. Maksudnya Allah pilih puan. Tidak, kita memang tidak tahu. Memang takkanlah nak tahu dia beragama ke tidak kan. Kita tak tahu. Adapun memang sebenarnya ada syarat nak tahu, tapi katalah benda dah jadi. Qadar Allah. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, bersangka baik dengan Allah. Selagi mana Allah Maha baik, puan tidak akan jadi buruk. Selagi mana puan duduk dengan Allah yang Maha baik. Duduk macam mana? Taatlah. Jagalah solat, jaga amalan balik, jaga taat, jaga majlis ilmu, duduk. Tengok suami salah, ya memang salah. Kemudian macam mana? Betulkan.
Dengan apa? Dengan perangai kita, bukan betulkan dengan mulut kita. Betulkan mulut kita ni mau dimaki Abang Liman tu. Abang ni kan tak guna, kan dah bantai tak guna sekali dapat. Betulkan dengan perangai kita. Jangan nak betulkan orang dengan mulut kan, bergaduh nanti kan. Ramai orang nak betulkan orang dengan mulut. Mulut tak jadi apa, mulut sendiri pun tak betul. Lidah tu belit-belit je kan. Betulkan dengan diri ni. Betulkan diri, betullah keadaan nanti. Seburuk-buruknya pun nanti suami tu malulah dapat suami isteri yang betul. Alamak, alamak silap aku katanya. Dah dia pula yang rasa silap. Teguran yang membina bukan yang penghapus. Betul. Konsep yang bila salah, jangan menyalah. Bila salah, maka bawa dia kepada Allah. Bang, jom bang balik pada Allah. Engkau ni Allah. Dia akan marah. Kita ada Allah, jangan cari salah. Inilah ni. Inilah dia. Kata Ustaz Farid, nama kita pula kena. Geram kita. Ustaz Farid kata ni suami-suami yang jenis yang tak bertanggungjawab. Bantai kita. Kita pula yang kena. Tak boleh bersangka baik. Maka suami salah, jangan menyalah. Sebab apa tak menyalah? Sebab kita ada Allah. Kalau kita tak ada Allah, mula salah menyalah. Jadi yang sebaiknya betulkan kesalahan. Betulkan kesalahan. Mana yang baru-baru tu alam masalah. Sahabat-sahabat kita raikan sahabat-sahabat kita yang baru Suami ada agama diikat pengendalian je. Saya nak ajar dia tapi marah pula. Dia tak suka diceramah. Jangan ceramah. Siapa suruh jadi penceramah? Orang jadi isteri, jangan jadi penceramah. Ya Allah, tak payah dia penceramah. Allah Maha baik. Kita jadi baik, bukan jadi penceramah. Jadi baik sebab Allah, bukan sebab suami ya. Kita ni kalau kita kenal Allah cukup-cukup, malu kita dengan Allah. Malu kita. Allah bagi macam-macam. Itu patutnya. Sebab tu bila orang yang tersedar dari lamunan, dia malu dengan Allah. Atau sifat yang akan keluar dari diri dia, dia malu diri dia banyak buat jahat dengan Allah. Tu kadang-kadang kita tengok orang menangis tu, pergi jalan keluar jalan Allah menangis. Sebab dia malu lah tu, dia malu. Bila dah malu nak buat dosa, cukup-cukup lah dosa yang ada. Cukup-cukup lah dengan dosa yang ada. Maka kita kena dekat diri dengan Allah, jadi yang baik. Sebab baik itu suruhan. Selama ni kita tak bertuhankan Allah yang maha baik. Tu dia. Habis Ustaz, bertuhankan nafsu. Sebab tu perangai macam hantu. Marah tak melulu-lulu. Terburu-buru. Benda nak cepat. Sebab tu perangai jadi hantu. Bertuhankan nafsu. Asal benda dunia tak dapat, melompat, marah. Tak boleh. Bertuhankan Allah yang maha baik. Bila bertuhankan Allah yang maha baik, baik itu suruhan. Kali ini buat baik sebab Allah. So, macam mana nak buat dengan orang yang tak nak bayar hutang? Nak buat dengan orang tak nak bayar hutang, apa nak buat? Orang tak tahu lah. Kita doakan dia, Allah bagi murah rezeki kat dia. Boleh? Kita ni ginilah, jangan nampak satu sumber je. Jangan nampak satu sumber saja. Anggap itu satu peluang untuk kita memudahkan dia. Dengan apa alasan dia sekalipun, tu dia punya pasal. Jangan ada, tak kisah berapa amount, Allah boleh bagi 10 kali ganda, 100 kali ganda. Lebih lagi, berapa sangat. Sebab tu kena kenal Allah. Kenal Allah. Kenal Allah. Sebab tu jangan cuba berfikir positif, puan. Hidup ni bukan berfikir positif. Hidup ini buat suruhan Allah, tinggal larangan dia. Fikir positif ni kan sampai tak terfikir nanti. Fikir positif ni, kita ingat benda, semua benda nak dipositifkan. Jangan, bukan fikir positif. Kita bersangka baik. Bersangka baik ni contoh. Benda yang buruk tetap buruk. Apa nak fikir buruk pula? Benda yang buruk tak payah dipikir lagi dah. Benda buruk. Contoh, tak buka, tak pakai apa, tak tutup aurat. Benda buruk. Jangan fikir positif pula. Tak apa, dia tak pakai, dia tak tutup aurat tu, tapi sebenarnya tu fikir positif. Jangan.
Benda yang salah tetap salah. Dosa tetap dosa. Sekarang ni fikir zikir. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jangan fikir positif. Satu saranan yang hebat tak. Memang fikir positif sebab apa? Sebab nak tutup keadaan. Ustaz dah bersangka baik pun makan diri. Maka belum bersangka baik tu. Tak ada makan diri dia. Tu siapa suruh makan diri? Makan nasi. Makanlah nasi. Makanlah semua apa pun Allah bagi. Makan diri tu kenapa? Sebab kita bukan sangka baik. Kita hanya tunjuk baik je. Bukan sangka baik. Kita tak ada ilmu pun nak melihat. Kan tadi kata tak ada agama kan. Tak ada kekuatan. Dah. Kalau dah tak ada faham agama tu, macam mana boleh kata bersangka baik? Bersangka baik ni hanya orang yang bertuhankan Allah yang maha baik. Kalau masih lagi tertipu dengan nafsu, tertipu dengan suami, tertipu dengan makhluk, mana belum bersangka baik? Belajar. Jom masuk kelas. Jom masuk kelas. InsyaAllah. Banyak lagi link yang sebelum ni. Jangan time ini dia terkejut, jangan tinggal pula. Husnuzan itu maksudnya mula mengenal Allah. Melihat segala urusan takbirnya itu sempurna. Dapat suami yang buruk, siapa suruh percaya suami? Islam tak suruh percaya suami. Islam suruh percaya Allah dan berbuat baik dengan suami sepenuh hati. Ini tak apa. I pegang cakap you. Okey? I pegang cakap you. You baik, I baik. Rupa-rupanya you jahat, I akan 10 kali jahat. I tertipu dengan kebaikan you. Siapa suruh? Sebab tu jangan tertipu dengan kebaikan manusia. Sebab manusia bukannya baik. Manusia dibaikkan. Nampak suami kita yang mana suami still single, isteri masih lagi single tu. Jangan nampak suami saya baik, Ustaz. Jangan baik-baik ubi berisi tu. Faham? Baik-baik. Tengok orang baik-baik. Allah baikkan. Allah baikkan suami saya. Jangan dok tengok suami saya baik, Ustaz, sapu sampah, sapu lantai, mop lantai, sidai baju, Allah masak. Habis kamu buat apa? Saya tengok suami saya lah. Allah, sejuk mata mandang suami saya ni. Hai ya Allah. Macam inilah suami zaman sekarang. Macam ni suami yang sepatutnya nak didambakan, barulah kita boleh jadi solehah. Oh, jenuh macam tu betul ke? Betul ke solehah? Silat hari bulan naik lemak. Naik lemak macam seorang anak. Ustaz dah jodoh macam ni Ustaz? Memanglah. Sebab tu saya kata siapa suruh marah. Sebab tu jangan lagi kita counter jodoh itu dengan dah termakan diri, dah terkena, dah dia ni. Jangan lagi kita nak jangan kita nak menyalah diri pula. Menyalahkan orang, menyalahkan diri, menyalahkan keadaan. Berhenti dah, stop. Memang kita salah. Dah, kita salah, suami salah, sama-sama salah. Cukup untuk mencari kesalahan lagi. Sekarang ni betulkan balik. Kalau nak betulkan, siapa nak mula nak betulkan ni? Dah lah kita salah, dia salah. Salah pula tempat kata, salah tempat ni kita ni. Sekarang dah salah ni. Nak betulkan balik kat mana? Betulkan bermula dengan diri. Ini Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin. Memang Allah kata, siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, Allah bagi dia faham. Bukan bagi suami faham. Alhamdulillah Ustaz, suami saya mula faham. Saya tak faham lagi. Tapi tak apalah, suami saya dah faham dah tu. Okey lah tu. Suami saya dah mula faham. Kamu faham tak? Tak apalah, suami saya faham. Kamu faham tak? Tak lah, tak apa, suami saya faham Ustaz. Okey lah. Suami saya dah mula dah solat tahajud. Kamu? Yalah, saya kejut dah suami saya solat tahajud. Kamu buat tak? Suami saya yang kena buat. Solat 5 waktu. Ya, suami saya solat 5 waktu. Kamu? Suami saya tu kena solat 5 waktu. Dia kan pemimpin. Suami kamu, dia penyabar Ustaz. Kamu, yalah, bila saya tengah marah, dia sabarlah dengan saya. Suami aku, dah Alhamdulillah dah dia sekarang bagi nafkah, semua duit, semua cukup. Kamu,
Yelah dah dia usah ambil duit saya lah. Apa kena mengena pula? Dia kena jadi contoh suami yang baik. Dah kamu, saya kena jadi isteri untuk mana saya nak memastikan suami saya baik. Malaikat kata, welcome to the club. Masuk neraka, mana amalan kamu? Dah semua suami ini yang beramal. Amalan kamu mana? Yang ditanya tu amalan. Yang ditanya tu amalan diri, bukan amalan suami. Duk cerita amalan suami, jahat suami, kita dapat apa? Dosa-dosa dia, bukan dosa kita. Dosa, cakap dosa apa dia buat? Cakap dosa apa? Bagi tahulah. Cerita dekat apa? Malaikat tanya, cerita dosa suami kamu. Cerita semua dosa. Lepas tu dapat apa? Tak ada. Lain sekali tak ada apa-apa. Silap bulan kena dengan kita balik, buka aib suami, buka dosa suami. Sebab tu kena realistik. Ustaz monolog ke? Contoh. Contoh. Laki. Lepas tu woman is always right. Ada sepupuh semua baik kat suami, memang suami baik lah. Betul kerana dosa-dosa ibu bapa nak terima kesannya, bukan ke dosa dan iman tak dapat dosa? Ya, tak ada kena mengena. Kalau macam tu, kalaulah kata macam tu, anak tu tak payah buat apa-apa, tunggu je kita jadi baik, anak jadi baik. Oh banyak cantik, mana boleh. Di sinilah sifatnya Allah Maha Adil. Adilnya Allah itu meletakkan amalan pada setiap orang. Kalau dah dapat mak yang tak baik, contoh Nabi Ibrahim AS, pak Nabi Ibrahim AS pengukir berhala. Nak cakap apa? Sekarang duk kita sebut-sebut Nabi Ibrahim kan, Khalilullah, sahabat, bersahabat dengan Allah. Khalil, yang main tinggi darjatnya. Dan Nabi Ibrahim AS antara yang disebut-sebut oleh Nabi SAW, sehingga diperingkan dengan salawat Ibrahimiyah. Tahu tak siapa yang menyarankan Nabi Ibrahim dibakar? Bapa sendiri. Disarankan oleh kepada Raja Namrud untuk bakar anak sendiri. Bayangkan. Kita ambil satu contoh cukup. Jadi jangan jadikan alasan kalau mak ayah tak betul, tiba-tiba anak tak boleh. Kita ada akal, kita ada iman. Sebab tu iman ni Allah yang jaga. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang menjaga, wali bagi orang beriman. Kalau anak tu orang beriman, Allah akan keluarkan dia daripada kegelapan mak ayah dia. Simple. Ada ustazah yang bercakap, mungkinlah kupasan dia, wallahu alam. Saya tak tahulah apa kupasan dia. Kena tanyalah ustazah tu. Mungkinlah ustazah tu ada kupasan dia sendiri ke, wallahu alam. Tapi secara umum yang besar, dia tidak boleh diwarisi. Tidak boleh. Kebaikan pun tidak boleh diwarisi. Nabi Nuh AS, anak dan isteri. Nampak? Nabi Muhammad SAW, pak saudara Nabi. Ini menunjukkan apa? Iman is a privilege. Allah kata dalam surah An-Nur ayat 35, Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Jadi memang ini soal usaha yang Allah letakkan bagi kita untuk gunakan akal dan iman untuk kita berharap kepada Allah. Kalau macam tu susahlah nak berharap pada orang. Kita bergantung pada Allah. Itu sebenarnya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Akhir kalam. Ada soalan yang mungkin saya terlalu pandang, minta maaf. Ada, kalau ada masa saya jawablah. Sebab dia laju naik ni, saya akan kata lepas. Jadi batil lah kalau orang cakap bagus didikan mak ayah dia. Boleh jadi, bukan kata mak ayah ni tak bagus didik. Semua melengkapi. Tinggal lagi bila isu orang mengaitkan, itu salah lah. Memang semua kena, dia tidak boleh baik seorang-seorang. Kena faham. Tak ada tiba-tiba duduk kerah baik. Oh dah baik dah. Dah. Suami, isteri, mak, anak, kita saling nak baik membaikkan. Semua saling.
Tetapi tidaklah kerana keburukan orang memburukkan kita. Itu kena faham. Buruk bukan berjemaah, baik berjemaah. Itu kena faham Buruk bukan berjemaah. Kau nak buruk, buruk seorang-seorang. Tapi kalau baik, baik berjemaah. Macam duduk dalam ni, baik berjemaah. Kalau orang terkena badi, orang cakap terkena badi, ustaz, cakap orang tu, bagaimana tokono itu? Tanya balik. Mungkinlah dia bukan faham kok badi tu, kita tak faham, tak apalah. Terkena badi. Kita jangan ingat tadi, belajar jangan ikut pengalaman. Mesti wajib mak ayah ni, tak ada, kita orang beriman. Bukan kata mak ayah. Baik cikgu, insya-Allah. Kita orang beriman, maka tidak boleh kita memburukkan orang. Tak boleh. Wa imma yang Allah tak sebut dalam Quran, jangan diburukkan. Melainkan kalau Allah sebut, ya. Contoh Abu Lahab, ya. Sebut. Kalau yang tidak sebut, jangan. Tapi ustaz, kalau kita nampak sini perangai bapak dia tak baik, lepas tu bapak dia perangai tak baik, anak tu kan ada akal di iman. Kan ada semua keliling untuk jadi baik. Sekolah ada, ceramah ada, online ada. Itu anak tu yang mengenang ada. Faham? Jangan nak salahkan orang, jangan nak salahkan mak ayah. Tujuan kita tu jangan salah menyalah. Anak pak jahat, jangan salahkan mak. Tak semestinya salah mak 100%. Jangan nak salahkan. Hidup ni jangan salah menyalah. Itu saja poin kita. Kita akan jadi lemah kerana salah menyalah. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Lepas tu kita kena bina bi'ah ataupun suasana baik membaikkan, menutup keburukan, menutup keaiban. Itu orang beriman, itu jiwa yang kuat. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ya, Allah Maha Penolong tadi ayatnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya, tak boleh apatah lagi mak ayah kita, tak boleh. Orang beriman ni bukan sifat mencari salah, memburukkan. Tak, itu bukan orang beriman. Hati-hati dengan pahaman iblis. Walaupun nampak berilmu, tapi belum tentu dia ada sifat yang tunduk dan tawaduk. Apa yang perlu buat pada adik yang buat-buat bodoh daripada arahan mak, suruh mak doakan banyak-banyak. Awak sebagai abang bagi satu arahan yang tepat kepada dia berkali-kali. Jangan dakwah, jangan sekali. Dakwah ni berkali-kali. Sebab kita mengajak hati. Dalam mengajak hati ni memang perlukan satu kesungguhan yang tinggi. Tak boleh buat sipi-sipi, suam-suam kuku, tak boleh. Kalau anda nak betul-betul ajak sungguh-sungguh, sepenuh hati. Sebab tu nak mengajak, pastikan hati kita ini puas dulu. Kalau tidak kan mengajak dengan tak puas hati. Ini pun satu hal. Kita banyak mengajak sebab tak puas hati. Buatlah baik dengan mak ni. Mula marah. Apa ni? Marah hati. Tak boleh. Ajaklah dengan hati yang puas. Sebab tu kita kena dekatkan diri pada Allah. Kita semua ni pendakwah. Ad-dinun nasihah. Pendakwah itu suka nasihat. Mengajar mungkin tak pandai, tak apa, mengajar masuk kelas. Tapi nasihat itu mesti. Bila kita nak nasihat, hati kita kena bersihkan. Selalulah kita dekat dengan jalan-jalan penyucian. Dakwah tu mengajak. Ajak sungguh-sungguh macam suami. Ajak isteri sungguh-sungguh. Jangan ajak suam-suam kuku. Belum ajak lagi, yang lebih kepada menyalah je. Menyalah, menghukum, neraka. Macam ni ke isteri solehah? Neraka. Itu erti. Jangan main ugut-ugut. Suami isteri pun janganlah buat protes-protes. Kalau betul nak dakwah betul-betul. Jawab sepenuh hati, saya nak abang jadi baik bang. Sebenarnya bukan saya bang, penaja abang Allah Azza wa Jalla. Saya sampaikan pesanan penaja untuk abang. Ya bang, saya sungguh-sungguh nak abang jadi baik. Sekarang apa? Sebab Allah mengatakan kita kena jadi baik bang. Cakap elok lah. Kemudian tunjukkanlah kebaikan itu. Perbetulkan diri kita. Ni cakap pandai. Lepas tu mengajak bergaduh. Itu kan mengajak orang jadi baik, ngajak gaduh. Faham? Ngajak gaduh. Jangan ngajak gaduh. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair, saya kira cukup setakat tu dulu. Mak Uda baru sampai. Tak apa, nanti tengok ulangan. Kita bincang-bincang bab salah menyalah ni. Moga-moga kita berjaya mengecewakan iblis. Di saat dia tak mampu mengajak orang untuk salah menyalah. Akhir zaman ni suka salah menyalah. Kita kecewakan dia supaya kita semua nak balik kepada Allah. Ingat, sebesar mana pun salah, kita ada Allah.
Sebesar mana pun salah, kita ada Allah. Balik pada Allah, tubu ila Allah, taubatan nasuh, dan gantikan dengan kebaikan. Malulah dengan Allah. Al-haya'u minal iman. Malu dengan Allah. Di saat kita buat jahat, Allah masih lagi bagi kebaikan pada kita. Apa kebaikan dah? Ni ada lagi orang nasihat kita. Itu kebaikan lah tu. Jangan sampai telinga kita tertutup, hati kita tertutup rapat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Di saat itu tak ada siapa dah akan tolong. Selagi mana ada dengar-dengar ceramah-ceramah, orang bercakap, kita terasa mana Allah masih baik lagi dengan kita. Jangan sampai Allah tak peduli dengan kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup rapat. Kamu tak nak sangat dengar orang nasihat kamu ya. Kamu tak nak sangat dengar hakikat kehidupan, tak mau dengar ya. Okey, tak apa. Aku sunyikan kamu daripada semua majlis ilmu. Aku sunyikan kamu daripada kata-kata yang boleh menyedarkan kamu. Aku sibukkan kamu dengan segala harta yang menyusahkan kamu itu. Aku sibukkan kamu dengan perhatian manusia. Aku sibukkan kamu dengan segala perkara yang kamu suka. Tak adalah cerita-cerita nak insaf-insaf ni. Di saat itulah baru Allah kata, rasakan. Di saat Allah bagi peluang, tolong-tolong ambil peluang ini baik-baik. InsyaAllah bertemu lagi kita pada malam ini. Kita ada kuliah pengajian official kita. InsyaAllah menyambung dalam bab mengurus keraguan, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.